Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya ingin berkongsikan tentang beberapa kisah seram. Sebab dalam video seram saya yang lepas, ada orang yang komen nak dan ramai juga yang komen nak. Jadi saya buat video ni untuk korang-korang yang nak dengar cerita seram daripada saya sendirilah. Dan dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah seram asrama. Yang mana kisah seram asrama ni adalah pengalaman yang berlaku kepada diri saya sendiri dan berlaku kepada beberapa orang kawan saya semasa saya berada di sekolah berasrama dululah. Sebab saya ini merupakan seorang pelajar yang belajar di sekolah berasrama. Jadi tanpa mengalahkan masa lagi guys, semua orang tahu kalau kita masuk asrama masa sesi orientasi, masa sesuai kenal tu, mesti ada punya cerita-cerita hantu ataupun cerita-cerita seram tentang asrama ni yang dikongsikan oleh senior-senior kepada kita. Kadang-kadang bukan apa, senior ni dia kongsikan benda tu supaya kita tak terlalu, orang kata terlalu meriah sangat supaya kita tak pergi buat onar dekat tempat baru kan. Sebab tu pun tempat baru yang kita masuk dan kita tak tahu apa yang ada kat situ. Jadi sebab itulah senior menceritakan kepada kita cerita-cerita macam tu supaya kita berjaga-jagalah. Orang kata better safe than sorry kan. So bagi pelajar-pelajar orientasi ni, saya yakin semua orang mesti pernah dengar cerita tentang nenek yang duduk atas loka yang mengira berapa orang dah tidur dan berapa orang yang belum tidur. Dua dah tidur, dua dah tidur, tiga buat apa tu? Kisah seram pertama saya ni adalah kisah nenek di atas loka. Kisah seram ni adalah kisah yang betul-betul berlaku kepada seorang kawan saya yang saya panggil dia sebagai Yus lah. So Yus ni masa mula-mula masuk ke asrama, biasalah kan, bila kita mula-mula masuk asrama, kita mesti rasa homesick. Kita rasa rindu dekat kita punya family, rasa rindu dekat kita punya adik-adik, rasa rindu dekat kita punya katil, rasa rindu kat kita punya rumah lah senang kata kan. So Yus ni pun samalah macam tu. Masa mula-mula dia masuk asrama, dia homesick. Jadi bila dia nak tidur malam tu, dia susah nak tidur. Tapi dia ni tak buat bising pun. Cumanya bila orang lain dah tidur tu, dia tak boleh nak tidur. Bila dia nak lelapkan mata tu, dia teringat kat rumah dia kan. Jadi pada suatu malam ni, masa Yus tengah berusaha untuk tidur lah, nak sampai ke masa dia boleh tidur tu, semua orang dah tidur lah masa tu. Lampu dom pun memang dah light off dah, memang dah tutup, memang dah gelap lah. Semua orang pun dah tidur, dia dah tak nampak dah orang lain masa tu. Tiba-tiba dia dengar suara daripada atas loka. Memang dia kata suara tu daripada atas loka, dan suara tu bunyi macam seorang perempuan lah. Macam yang diceritakan oleh sini kita orang, macam diceritakan oleh sini kat mana-mana pun, yang suara tu adalah bunyi macam suara nenek. Dan dia dengar memang suara tu tengah mengira berapa orang yang belum tidur. Memang dia dengar, memang satu dah tidur, dua dah tidur, tiga dah tidur. So bila dia dengar tu, bukan dia je, siapa-siapa pun bila dengar memang seriau orang kata kan, memang seram punya. Jadi dia berusaha juga untuk tidur lah sekali. Sampailah akhir sekali bila dia pejamkan mata tu, dia paksa diri dia pun tertidur. Tapi sebenarnya cerita ni mula-mula Yus tak cerita pun dekat orang lain sebab dia risau mungkin tu adalah perasaan dia sendiri kan. Sebab mungkin dia terlalu rindukan rumah dia sampai dia dengar benda yang bukan-bukan. Tapi bila suatu hari tu ada seorang kawan yang lain, kawan tu dia buka cerita. Kawan tu kata pada malam tersebut dia dengar ada orang yang mengira sama macam Yusri dengar. So bila Yusri dengar yang kawan tu cerita macam tu, barulah Yusri ni buka mulut menceritakan apa yang telah berlaku kepada dia. So kalau benda tu lah, kalau kita kata benda tu seorang je yang dengar, kebetulan ataupun kemungkinan benda tu adalah khayalan. Sebab kan terlalu takut ke kan. Tapi kalau dah sampai dua orang dengar, so benda tu boleh dikatakan betul-betul lah satu gangguan yang memang ada dekat asrama kita orang, iaitu nenek mengira ke atas loka. Memang cerita ni masa dia cerita kat kita orang pun memang kita orang seriau lah. Sebab kita duduk dalam dom tu kan, kita duduk satu floor yang sama semua. So malam-malam memang tak banyak tidur lewat. Itulah cerita yang pertama tentang kisah seram asrama, iaitu kisah nenek mengira di atas loka. So untuk kisah kedua pula, kisah ni adalah kisah yang berlaku kepada diri saya sendiri. Pun masa mula-mula saya masuk asrama juga. Masa mula-mula saya masuk asrama ni, tak adalah nak kata homesick tu, bukan sebab homesick pun. Tapi saya malam tu saya tengah tidur. Bila kita tengah tidur tu, tiba-tiba kita tersedar. Normal lah kan, tengah-tengah tidur tersedar tengah malam tu. So satu malam tu masa saya tersedar, saya nampak dekat dom saya tu, lepas masuk daripada pintu dom, kita akan ada satu almari lah untuk letak-letak baldi, untuk letak kita punya gayung, barang-barang mandi kita lah, supaya tak basah dalam dom. So kita letak kat situ awal-awal kan. Jadi bila saya tersedar tu malam tu, semua orang dah tidur. Memang semua orang dah tidur.
dan pintu dom pun dah ditutup. Memang pintu dom dah dikunci. Tiba-tiba saya nampak ada satu bayangan ataupun satu orang kata lembaga hitam lah, bentuk macam seorang manusia. Masa tu saya form 1, so dia punya ketinggian benda tu pun macam lebih kurang masa saya masa tu je, lebih kurang saiz budak-budak form 1 macam tu. Dan saya nampak yang lembaga tu keluar daripada dalam loka baldi tau. Dia datang daripada dalam loka baldi. Dia bukan datang daripada luar sebab pintu memang dah tutup kan. So daripada loka baldi tu dia berjalan. Saya pun dalam keadaan mamai, saya tengok kan. Dia berjalan. Bila dia berjalan tu, sampailah dekat ada hujung dengan dinding untuk pergi. Dia macam ada pembahagi dengan bahagian yang sebelah tu. Sampai dekat antara celah-celah katil tu, dia berhenti. Memang ni legit saya beritahu kan, saya ingat Dia berhenti. Dia pusing. Kita nampak bentuk hidung dia macam mana. Dia pusing ke arah saya. Masa tu saya kat atas katil macam tengah baring. Saya tengok dia berhenti dia tengok kat saya. Tapi masa tu saya fikir macam mungkin member saya lah. Sebabnya dia punya ketinggian tu memang ketinggian sama dengan kita punya yang tinggi kan. So mungkin member saya yang bangun malam-malam nak ambil barang untuk pergi toilet ke kan. So saya pun macam tak kisah kan. Bila dia pusing kat saya tu, saya pun tidur balik Tak ada kata saya takut menggigil ke apa kan. Cumanya bila saya dah bangun pagi tu, saya pun tanya member saya. Saya tanya siapa yang bangun semalam kan. Kenapa bangun tengah-tengah malam, nak pergi mana apa semua. Saya tanya macam tu lah, lebih kurang. Lepas tu member saya tak ada seorang pun yang bangun. Yang member yang saya ingatkan dia pun, dia kata memang dia tak bangun. Kalau member-member lain tu ketinggian berbeza sikit. Ada seorang member saya ni nama dia Iqbal. Saya ingatkan dia, so saya tanya dia. Dia kata memang dia tak bangun langsung semalam. Memang dia tidur daripada dia start tidur tu sampai pagi baru dia bangun untuk mandi. So sampai hari ni misteri, tak tahu sebenarnya lembaga tu lembaga siapa. Siapa sebenarnya yang berjalan dekat dalam dom yang saya duduk pada tingkatan 1 dahulu. So bagi saya tak seram sangat kisah tu, sebabnya kita ingatkan tu kawan kita kan. Tapi bila dah tahu tu memang jaga-jaga lah setiap malam. Kalau tersedar tu nak tak nak tengok kan dekat arah loka baldi tu. So itulah kisah yang kedua. Untuk kisah yang ketiga ni pula berlaku dekat seorang kawan saya yang saya panggil dia sebagai Jepar lah. Kisah kat Jepar ni berlaku bila Jepar ni dia sebenarnya dia dom lain. So bila dia dom lain, satu malam tu saya kata kat dia, jom lepak kat dom saya, tidur kat dom saya kan. Walaupun sebenarnya double dom tu kan tak boleh kan. Tapi kita orang sajalah nak lepak-lepak malam tu, nak tidur sama. Saya pun kata kat dia tidur ramai-ramai sebab kat dalam dom saya tu kan ada ramai kawan-kawan yang lain. So Jepar kata boleh lah. Jadi dia pun datang. Bila dia datang dom saya malam tu, biasalah bila kita duduk dekat asrama ni kan terpanas. Bila panas kita akan buat turun tilam kita tu, kita letak dekat tengah-tengah dom kita tu kan, dekat bawah kipas tu. So macam tu lah yang kita orang buat untuk tidur. So bila malam tu nak tidur, dia mula-mula tidur atas lantai tau. Kenapa nak tidur atas lantai pa kan? Saya kata orang dah letak tilam yang elok kat tengah ni, tidur atas tilam kan. Lepas tu Asfar pun kata tak apa lah, biar dia tidur atas lantai. Lepas tu dia tidur jauh sikit. Saya kata tidur rapat-rapat kan. Kalau nak tidur jauh-jauh baik naik dom sendiri. Saya cakap kat dia macam tu. Lepas tu dia pun rapatkan sikit diri dia dengan saya. Nak dijadikan cerita lah. Malam tu bila semua orang dah tidur tu, dia tersedar. Dalam pukul 2, pukul 3 pagi macam tu dia tersedar. Dia kata saya ajak dia teman saya pergi tandas. Dia dengar suara saya panggil dia daripada kat luar pintu dom. Dia nampak masa tu macam saya tengah nak pakai selipar. Ajak dia, panggil dia, "Pa, jom teman pergi tandas ya." Lepas tu dia pun nak bangun lah. Kan tadi kan saya suruh dia tidur rapat dengan saya. Dia tidur rapat tu. Bila dia nak bangun tu, dia letak dia punya tangan kat atas lantai nak bangun tu, dia tersentuh saya. Bila dia tersentuh, dia pun tengok saya tengah tidur. Lepas tu bila dia tengok balik kat luar, dah tak ada lah yang ajak dia pergi tandas tadi tu. So itulah kisah dia kata nak dijadikan cerita kan. Kalau lah malam tu Aswar tidur jauh sikit pada saya, kalau dia tak tidur dekat, kemungkinan besar dia tak teman benda tu untuk pergi tandas. Yang benda apa pun sampai hari ni pun kita tak tahu. Tapi tu bagi saya kisah tu seram lah. Sebab kalau jadi kat saya pun memang tak tahu lah nak buat apa kan. Tiba-tiba ajak teman pergi tandas, lepas tu tengok kat sebelah ada orang. Macam mana kita nak tahu mana satu member kita yang tidur tu member kita ke yang nak pergi tandas tu member kita yang betul-betul. Tapi dalam kes Aswar ni, sebabnya bila dia tengok tu benda tu dah tak ada, so dia pun terus sambung tidur balik lah. Dia tak pergilah teman benda tu untuk ke tandas. So itulah saja 3 kisah seram asrama daripada saya untuk perkongsian malam ni. Kalau korang rasa berminat dengan kisah-kisah seram ni, korang boleh komen je untuk nak lagi kisah seram. InsyaAllah saya akan hasilkan. Kalau video kisah seram ni dapat sambutan, kalau video kisah seram ni ramai orang tengok, InsyaAllah
insya-Allah saya akan hasilkan lagi kisah seram yang lain. So kalau ada kekurangan dalam video ni, saya minta maaf. Kalau ada apa-apa kisah seram yang menarik juga untuk dikongsi, boleh je komen dekat ruangan komen di bawah. Bagi mereka-mereka yang pernah duduk asrama kan. Terima kasih. Insya-Allah see you in next video.